saya bangkit di bawah Peraturan 14 untuk meminta supaya satu keputusan diberikan berkenaan dengan satu isu yang dibangkitkan semalam oleh sahabat yang berhormat daripada Pengerang yang ada di sini juga pagi ini. Tuan Sri Speaker, semalam ada satu laporan di dalam media di mana yang berhormat daripada Pengerang selaku menteri membuat kenyataan seperti berikut, dan izinkan saya baca sekiranya boleh Tan Sri. Ia dalam bahasa Inggeris, saya mohon kebenaran. The federal government, Tan Sri, will not respond to any parliamentary questions on the 2.6 billion deposited in the Prime Minister's accounts, as the matter is now subject of a judicial review application by the Malaysian Bar. Kemudiannya, Minister in the Prime Minister's Department, itu yang berhormat daripada Pengerang, Dato' Sri Azalina Osman Said, said that while Putrajaya was willing, ini penting, while Putrajaya was willing to answer questions on the topic as well as those related to SSC International, it was no longer able to do so, given the pending legal action. Dan yang berhormat Pengerang merujuk kepada peraturan mesyuarat, khususnya 23/1/G, Tan Sri Speaker. Dan menyatakan, she explained that Parliament Standing Order 23(1)G bars, Tan Sri, questions that have a tendency to touch on existing litigation and other related matters under judiciary's consideration. Tan Sri, saya bangun untuk memohon satu penjelasan berkenaan dengan kenyataan ini, dan untuk pengetahuan Tan Sri, saya juga telah pun maklumkan kepada yang berhormat Pengerang supaya hadir sekiranya Tan Sri perlukan penjelasan daripada beliau. Tan Sri, kalau kita lihat kepada 23(1)G, yang ini berbaca seperti berikut. Now, every question, Tan Sri, shall conform to the following rules. A question shall not be so drafted as to be likely to prejudice a case under trial or be asked to any matter which is sub judice. So 23(1)G, Tan Sri, refers to questions drafted and questions that can be asked. It does not relate to answers. Itu yang pertama. Keduanya, Tan Sri, kami ada dalam Peraturan Mesyuarat 36(2) yang juga merujuk kepada keadaan sub judice, di mana dinyatakan, dan saya baca dengan izin, reference, Tan Sri, shall not be made to any matter which is sub judice in such a way as might, in the opinion of the chair, ini penting, in the opinion of the chair, prejudice the interests of parties. So ada dua perkara. Satu, it has to be in the opinion of the chair, dan kemudiannya ada dinyatakan, it is only matters which prejudice the interests of the parties that will be ruled out by sub judice. Tan Sri, saya telah pun membuat rujukan kepada Eskin. Yang berhormat, what was the problem? Yeah, I understand the peraturan mesyuarat. What's the problem? The questions I have are these. Pertama, Tan Sri, adakah tidak bahawa sama ada ataupun tak satu soalan itu akan dielak daripada jawapan di atas alasan ianya sub judice? Bukankah itu satu keputusan yang perlu dibuat oleh the chair, memandangkan apa yang disebut secara terus terang jelas di bawah aturan 36(2). Itu isu yang pertama. Keduanya, Tan Sri Speaker, bukankah ianya aturan tersebut dengan cukup jelas menunjukkan bahawa itu adalah isu yang perlu dibangkitkan apabila soalan itu ditanyakan, dan bukan secara blanket provision di mana satu kenyataan akhbar dikeluarkan dan Putrajaya will refuse to answer any questions, kerana the chair has to decide whether or not the question or the answer prejudices the parties that. Jadi untuk kita sudah easy to cross that bridge, we will have to know the question, we will have to know the nature of the litigation, and whether or not the answer prejudices or affects the rights of the parties there too. Okay. So itu pertama. Kedua, Tan Sri Speaker, I stand corrected, Tan Sri, but I checked with the Bar Council, and I also read in the press, but I went on to check with them. I called the President, dan beliau menyatakan bahawa apa yang berlaku, mereka file permohonan untuk semakan kehakiman, which means, Tan Sri Speaker, pada masa ini belum lagi diberi kebenaran untuk tindakan itu diteruskan di mahkamah. Which means that at this point of time, Tan Sri Speaker, I am of the view that there is nothing pending in court insofar as a trial on the issues are concerned, on the merits are concerned. Justru itu, Tan Sri Speaker, sedia maklum,
kebanyakan dari kami, ahli-ahli yang berhormat, like me, Tan Sri, most of my questions that I have raised relate to the conduct of the AG, relate to the 2.6 billion, half an hour speech given in Parliament, most of us here. Now, Tan Sri, for the minister to come back and just to say to us in one blanket approach that, look, we are not going to answer any questions, I think it's a very serious matter. Bukan saja ini adalah satu perkara yang cukup penting kepada kami sebagai ahli parlimen, ini adalah perkara yang cukup penting kepada rakyat di seluruh negara, dan I think it is also important, Tan Sri, because it relates to a question surrounding the speaker's powers, understanding orders. That's why I want penjelasan kepada saya. Menteri tidak ada kuasa untuk membuat keputusan itu. Keputusan itu adalah di dalam tangan Tan Sri Speaker seperti mana jelas dalam aturan mesyuarat, dan saya mohon agar Tan Sri membuat satu keputusan supaya apa yang disebut oleh Menteri yang berhormat daripada Pengarang itu ditarik balik dan kami dibenarkan untuk menimbulkan soalan-soalan tersebut dan Putrajaya jawab kepada soalan-soalan itu di dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Masih Pucung. Tan Sri, adakah saya jawab ke Tan Sri? Begini, dulu Menteri. Pendirian C daripada dulu dimaklumi bahawa apa berita pun yang keluar di surat kabar, sama ada ianya surat kabar konvensional ataupun portal, kita tidak memberi kesahihan kepada itu unless verified. Dan seringkali kita katakan bahawa kalau ada yang berhormat yang quoting, umpamanya dia quote a certain thing that is been said in newspaper, seringkali saya ingatkan bahawa you must be responsible for what you quoted, because later on if we find out that it is not the truth, then you akan dipertanggungjawabkan. Itu jelas. Okay. Dalam soal yang dibangkitkan oleh Pucung itu, saya tidak sedar pun bahawa ada kenyataan-kenyataan sebegitu. I'm sorry to be so slow on this because sekarang kadang-kadang saya tidak baca lagi apa yang tersiar, terutama sekali dalam soal-soal di cyber di sana. Nah, anything can happen in the air because there are so many viruses and what not. Jadi persoalan yang dibangkitkan oleh Pucung itu belum pun timbul dalam pemikiran saya. Tapi yang jelas juga bahawa saya ingatkan kepada yang berhormat, yaitu Peraturan Mesyuarat 43 mengenai dengan tafsiran Peraturan Mesyuarat 99, kalau tak lupa saya, yaitu yang mentafsir Peraturan Mesyuarat itu ialah yang dipertua dan timbalan-timbalan yang dipertua. Jadi soalan yang dibangkitkan itu belum pun datang di perhatian saya, maka apapun polemik di luar sana di antara Pengerang dan Pucung itu adalah di antara hal yang berhormat. Jadi kalau misal kata perkara itu kamu perpanjangkan lagi, selepas ini buat sana di tempat ruang The Garden, you debate that issue secara legal whatever because both of you are lawyers. As far as I'm concerned, it's not come to my attention, then I will not make decision unless I come to the bridge and I cross that bridge. Masih. Itu saja Pucung, itu saja. I think I Boleh, understand. saya faham Tan Sri apa yang Tan Sri sebut. Tapi masalah dia Tan Sri, and I hope Tan Sri understands why I'm pushing. Ramai daripada ahli yang berhormat akan menggunakan masa yang diberikan kepada mereka untuk bangkitkan isu-isu ini. Kerana mereka harap bahawa ianya akan dijawab. Kalau tidak akan dijawab atau tidak dibenarkan jawab, saya rasa we have to make a ruling now because then perhaps all the ahli yang berhormat, they will not go into that because it becomes a wasted effort. So itu menjadi perkara yang saya bangkitkan. Ahli yang berhormat juga harus paham bahawa dalam perbahasan, apabila berbahas, sesiapa saja yang duduk di atas sini sama ada saya atau timbalan-timbalan saya, mereka memerhatikan apa yang diuji itu melanggar peraturan mesyuarat atau tidak. Dan sudah juga menjadi kelaziman kita bahawa apa perkara yang ditimbulkan itu, yang duduk di atas sini tidak boleh memaksa menteri untuk menjawab dan tidak. Tetapi kalau alasan itu bahawa tidak dijawab oleh kena mengikut peraturan mesyuarat, sama ada subjudiskah, sama ada kerahasiaankan atau tidak, itu juga akan ditetapkan oleh siapa saja yang duduk di sini, sama ada saya atau timbalan-timbalan saya. So pada ketika ini saya ingatkan kembali, saya tidak boleh membuat ruling kepada perkara-perkara polemik yang dibuat di luar sana. Tan Sri,
Sila. Tan Sri Speaker, Tan Sri, untuk just before- Yang berhormat, is enough. I have already made ruling, is Tan Sri enough. Speaker, ini bukan Sudah polemik. cukup. Duduk. Cukup. Sudah ada satu soalan yang dijawab di mana menteri telah pun menyatakan bahawa jawapan Hal yang tidak berhormat, dibenarkan. menteri-menteri belum lagi menjawab kepada perkara-perkara yang telah ditimbulkan sebelum ini. Tan Sri Speaker, dengan izin, di dalam soalan yang lisan, satu jawapan yang diberi oleh menteri sendiri telah pun dinyatakan. Satu soalan kepada Bayan Baru 16 Mac yang bertanya tentang 2.6 bilion. Jawapan yang diberi oleh menteri adalah untuk makluman, soalan ini tidak boleh jawab pada masa ini selaras dengan peraturan mesyuarat 23(1)G kerana perkara ini dalam pertimbangan mahkamah. Maksudnya ini bukan polemik lagi ataupun dalam only in the newspapers, Tan Sri. They have already usurped Tan Sri's powers in making a decision on the standing orders. Yang ini bila, yang jawapan kepada ini bila. 16 Mac Semalam. Tan Sri. semalam. Kepada saya, Tan Sri. 16 Mac. Ini sudah berlaku. Sila Tan Sri. dua yang berhormat yang berkenan tulis surat kepada saya. Terima kasih, Tan Sri. Tan Sri, for now, Tan Sri, Is enough. Sudah cukup. Tan Sri, for now, we take it that we can proceed with our questions and that as far I as... want that thing first to be given to me. Yeah. What is the answer? Because I have not seen it yet. Because today is only 17. Sila. Tan Sri, isu lain. Tan Sri, berkenaan dengan masa. Tan Sri, hari ini adalah hari perbahasan yang terakhir. Dan semalam kita bersedia untuk berbahas sampai 11.30. Tetapi pihak kerajaan hanya menangguhkan sehingga 7.30. Jadi saya minta Tan Sri, sebab ada ramai rakan-rakan lagi yang belum berbahas, dan berikan masa yang sepenuhnya kepada mereka untuk berbahas. Boleh tangguhkan sehingga larut malam pun tak apa malam ni. Bagi semua peluang untuk berbahas. Saya harap Tan Sri boleh minta satu usul dikemukakan. Kalau saya boleh, saya kemukakan usul. Duduk yang berhormat. Saya sokong Tan Sri. Bolehkah juga saya minta bahawa kalau ahli yang berhormat yang bercakap itu jangan terlampau membebel sangat yang diulang dan diulang. Boleh kan? Boleh? Karena dalam peraturan masyarakat kita tidak boleh repetitif. Yang saya dapati sekarang ini, apabila seorang yang berhormat berucap pada waktu pagi, yang dihujah itu juga ahli yang dihujah oleh satu yang berhormat pada tengah hari. Satu. Kedua, daripada dulu saya telah menyarankan bahawa kalau pembangkang setidak-tidak mempunyai shadow kabinet ataupun juru bahas kepada hal tertentu. Kerana tidak ada parlimen dalam dunia bahawa semua ahli yang berhormat dapat berujar. Tidak ada. Tan Sri, bukan semua. Saya pun tak berbahas. Tetapi banyak rakan-rakan belum berbahas. Kita pun ada juru bahas. Ya, tetapi yang sudah bahas ini Dan yang berhormat mereka sudah berkukuhkan susah saja. setakat ini Mereka sudah bukan 83 mengganggu hujah-hujah. orang yang sudah berbahas, sudah cukup untuk parlimen membuat keputusan selepas ini. Jadi keputusannya, Tan Sri, Tan Sri, boleh bagi semua peluang. Terpulang kepada kerajaan kena peraturan masyarakat 15. Bukan saya yang berhormat yang menentukan. Harap Tan Sri Usul boleh bagi bukan saya yang nasihat. bentang. Harap Bermakna Tan apa Sri yang boleh. ditimbulkan oleh yang berhormat itu telah pun didengar oleh kerajaan sebelah kanan. Harap Tan Sri bagi peluang supaya semua dapat berbahas. Yang berhormat Seremban, kenapa selama ini tidakkah saya ataupun timbalan-timbalan saya memberi peluang? Tetapi kebanyakan dalam hal soal begini, peluang yang diberi itu tidak diambil dengan... Saya minta Tan Sri nasihatkan kepada kerajaan untuk tangguhkan. Dan kalau pihak kerajaan dia tidak memerlukan masa, kita boleh beritahu yang MP belah sana tak payah berucap. Kita saja. Kalau dia sudah tak ada apa-apa Tanjung yang dia Karang, mau sila. cakap, pasal tak ada poin lain, biar kita saja. Umpamanya macam sekarang ini yang berhormat telah mengangguk masa, bermakna Tanjung Karang tidak dapat berbahas dalam 10 menit. Kan 10 menit itu sudah diambil oleh seorang. Macam soal begini ya ini. Sama soal tadi peraturan masyarakat yang sudah saya buat ketetapan, masih lagi juga berdegil, tidak mau berhenti. Itu sebab saya kita- paham. Itu sebab perlu dilanjutkan. Terima kasih Sila, Sri. Tan Tan Sri Sri yang Speaker, dipertua. bagaimana? Masa berjalan.